Nabi Musa AS pada ketika ni telah diminta dah, telah meminta pertolongan daripada dia ni sahabat dia, bukan sahabatnya, lelaki Bani Israel, yang mana sebelum ni dia telah meminta pertolongan kepada Nabi Musa AS ke atas lelaki Kibti, sebab dia sudah bergaduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan meneruskan lagi sambungan kuliah bulanan kita, ya. Yang mana kita telah membaca tafsir Al-Quranul Karim daripada surah Al-Qasas, iaitu surah yang ke-28. Sambungan pada malam ni kita akan baca iaitu ayat yang ke-20, surah Al-Qasas, ayat yang ke-20. Kita telah berhenti kuliah pada bulan lepas pada ayat yang ke-19, iaitu muka surat 387. Muka surat 387, juzuk yang ke-20. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Ayat yang ke-20 ni sambungan kisah Nabi Musa AS yang telah kita baca pada bulan lepas. Yang mana dalam kisah yang kita baca pada bulan lepas, ya, di sini dalam ayat 19, ya, Nabi Musa AS pada ketika ni telah diminta dah, telah meminta pertolongan daripada dia ni sahabat dia, bukan sahabatnya, lelaki Bani Israel, yang mana sebelum ni dia telah meminta pertolongan kepada Nabi Musa AS ke atas lelaki Kibti, sebab dia sudah bergaduh kan. Lelaki Bani Israel ni telah bergaduh. Ya, dalam peristiwa pertama kita baca sebelum ni, bila Nabi Musa lalu dekat dengan dia, dia pun minta tolong kepada Musa. Ya. Nabi Musa AS ketika itu tidak bercakap banyak dah. Dalam ayat 15 Allah Ta'ala cerita, Nabi Musa pergi, terus Nabi Musa tumbuk lelaki Kibti itu. Lelaki Kibti itu mati. Lelaki
Qibti tersebut meninggal dunia, mati ketika itu. Nabi Musa kira nak tolong bangsa dia lah. Nak tolong lelaki daripada bangsa dia sendiri. Ia telah bergaduh dengan lelaki Qibti ketika itu, ya. Tak apalah, kemudian Nabi Musa menyesal, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi lah. Ya. Dan keesokannya lelaki yang sama juga, lelaki daripada Bani Israel yang sama juga, ni bergaduh pula kali yang kedua. Dia bergaduh pula kali yang kedua. Mana jenis manusia suka bergaduh ni? Orang yang suka bergaduh memang dia akan bergaduh lah. Sikit-sikit pun dia akan bergaduh. Itu jenis manusia seperti itu, ya. Jadi keesokan pun bergaduh pula lelaki ni dengan Qibti jugalah. Qibti juga. Ya, Qibti yang lain. Ya. Kemudian Nabi Musa AS pun lalu sekali lagi tempat tersebut. Mungkin tempat berlainan lah. Nabi Musa lalu jumpa dengan lelaki tadi lah. Dia pun minta tolong sekali lagi kepada Musa AS supaya Musa dapat bantu dia untuk buat sesuatu kepada lelaki Bani Israel ni. Ni ya. Jadi Nabi Musa AS pun katalah, kamu ni betul. Ya. Betul-betul sesat dah ni. Betul-betul tak boleh pakai. Betul-betul tak betul. Bahasa kita lah, betul-betul tak betul. Ni ya. Kenapa? Dah semalam bergaduh, hari ni pun bergaduh lagi. Tiap-tiap hari duduk bergaduh, ya. Sepatut semalam bergaduh, tak payahlah bergaduh hari ni, tak bergaduh lagi. Bergaduh pula dia. Dia minta. Nabi Musa AS berbeza sikit lah kejadian ni dengan kejadian semalam. Kejadian semalam Nabi Musa tak tanya dah. Tak tanya ataupun tak bercakap banyak kan. Bila lelaki daripada bangsa dia sendiri tu minta pertolongan daripada dia, dia pergi terus tumbuk. Yang ni dia tidak tumbuk. Sebelum dia nak tumbuk juga, tapi sebelum dia tumbuk tu dia kata dulu. Dia kata kepada lelaki bangsa dia sendiri itulah, innaka laghawiyyun mubin, kamu ni betul-betul sesat, dia kata. Dia. Kemudian Nabi Musa pun nak tumbuk juga lah. Nak marah juga kepada Bani Israel ni, kepada kaum Qibti. Sedangkan sebelum ni dia sudah berjanji dah. Dalam ayat yang kita baca sebelum ni, ayat 17, Nabi Musa berjanji dah. Falan aku nazahiran lil mujrimin, aku tidak akan menjadi pembantu. Pembantu kepada orang-orang yang melakukan dosa ni. Tengok-tengok dia nak buat juga. Tapi dia tidak tumbuk lagi. Nabi Musa AS tunjuk, baru muqaddimah lah kita kata, tunjuk gaya baru nak tumbuk. Siapa dia Nabi Musa nak tumbuk ni? Qibti tu lah. Kenapa Nabi Musa buat lagi sedangkan dia sudah berjanji? Di sini Allah Ta'ala nak cerita kepada kita manusia tu. Manusia tu dia perangai seperti itu. Dia perangai dia seperti itu. Walaupun kita kata Nabi sendiri pun, tapi sifat sebagai manusia ni. Dia, walaupun kita kata sudah berjanji dah. Contoh kita kan bertaubat, tak mahu buat dah. Tak mahu dah curi. Tak mahu dah berzina, tak mahu dah buat perkara-perkara dosa ni dalam taubat kita. Adakah dengan sebab kita berjanji itu, dalam taubat kita tu kita tidak akan buat? Kita tak buat adakah? Tidak. Kan? Kenapa? Sebab manusia. Kita jangan ingat apabila kita bertaubat tu, lepas tu makna tak buat dosa dah. Betul lah, di waktu kita bertaubat tu, kita berjanji dengan Allah, kita tak mahu buat dosa. Dari taubat kita, betul-betul kita berjanji. Tapi nak bagi tahu kita tu manusia, lemah. Lemah kita ni. Kalau selepas kita bertaubat, lepas kemudian tak buat dosa, makna maksumlah kita ni, terpelihara daripada dosa. Ini menunjukkan kita ni tidak maksum. Nabi Musa pun sama. Mana manusia dekat, manusia. Dia begitu manusia ni. Walaupun kita kata Nabi, walau bagaimanapun ketika ni Nabi Musa tidak Nabi lagi.
Tidak Nabi lagi. Sebab tu dah perbahasan ulama tentang sifat maksum ni. Sifat maksum ni makna tidak melakukan dosa. Jadi sifat maksum ni, sifat tu sifat Nabi. Sifat tu sifat yang ada pada Nabi setelah mana manusia jadi Nabi. Tapi sebelum Nabi-Nabi Allah tu dilantik oleh Allah menjadi Nabi, sebelum tu tidak Nabi. Bila tidak Nabi boleh berlaku. Walau bagaimanapun ada juga sebahagian ulama menyebut sifat maksum tu sebelum Nabi tu jadi Rasul pun sudah ada dah sifat maksum. Walau bagaimanapun ini khilaf lah. Ini khilaf. Bagaimana pula peristiwa yang berlaku pada Nabi Adam AS tu? Ketika mana Nabi Adam melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan syurga. Ketika tu dia Nabi ke tidak Nabi lagi? Kita tidak tahu kan. Ada sebahagian mengatakan Nabi. Ada yang sebahagian mengatakan tidak Nabi lagi. Macam-macam kita boleh kata. Dan kalau dia Nabi, mana boleh berlaku. Kan? Tetapi, kalau kita kata kesilapan ataupun dosa yang dilakukan oleh Nabi-Nabi ni, kita tidak kata dosa besar lah. Kesilapan. Sebab kesilapan boleh berlaku pada Nabi-Nabi. Yang tu Allah ampun. Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Itu sifat biasa manusia. Jadi kita tidak pelik lah. Tidak pelik. Sedangkan Nabi Musa sudah berjanji dah tak mahu bantu. Tengok-tengok dia nak bantu lagi. Sebab nisbah kepada bangsa kan. Nabi Musa memang, saya sudah cerita dah, dia memang nak marah kepada kaum Kibti ketika tu. Yang telah menindah bangsa dia. Bila berlaku sikit sebanyak, dalam keadaan kita memang nak marah. Nabi Musa memang nak marah dah kepada pupuk Kibti ni. Bila berlaku lagi memang. Dia. Nabi Musa pun nak tumbuk. Tapi Nabi Musa tidak tumbuk. Nak tumbuk saja. Tak tumbuk. Ketika ni. Jadi, nak tumbuk, tak tumbuk. Dosa ke tidak? Dosa ke tidak? Dia kata dalam perkara jahat ni, kalau kita niat saja nak berbuat jahat, Allah tidak hukum sebagai dosa. Tak. Sebab tu ketika ni tidak berlaku. Yang semalam betul, Nabi Musa AS telah bunuh seorang manusia. Yang ni tak. Walaupun dia nak tumbuk, tapi nak tumbuk saja, dia tak tumbuk. Mungkin ketika tu dia nak acah saja ke acah. Kita kadang-kadang pun ada juga kan, nak marah kita acah saja. Acah tu maksudnya kita kan, tunjuk macam nak tumbuk. Habis tidak tumbuk, dosa ke? Tidak dosa. Tumbuk tu baru dosa. Itu perkara keburukan, kejahatan. Kalau perkara kebaikan ni, kita niat tu boleh pahala dah. Niat nak sedekah. Kan, tiba-tiba duit kita hilang, tak dapat sedekah. Boleh pahala. Walaupun sedekah tu tidak berlaku, tapi niat tu. Tu kelebihan kebaikan. Kejahatan tidak. Kejahatan kita niat nak berzina. Tiba-tiba tak dapat nak berzina. Jadi tidak berdosa. Tidak berdosa. Terlintah. Niat tu dengan kata terlintah. Terlintah nak mencuri, terlintah nak berzina. Terlintah nak berzina, terlintah nak mencuri, itu tidak berdosa. Tidak dihukum sebagai dosa. Ni. Jadi ketika tu apabila Nabi Musa tunjuk gaya seperti nak tumbuk lelaki ni, lelaki bangsa tu, lelaki Bani Israel daripada bangsa dia sendiri sangka Nabi Musa nak tumbuk dia. Padahal Nabi Musa nak tumbuk Kibti tu. Jadi apabila lelaki Bani Israel daripada bangsa Nabi Musa sendiri menyangka Nabi Musa nak tumbuk dia. Sebab Nabi Musa terlebih dahulu kan, sebelum berlaku ni Nabi Musa bagi tahu kepada itulah Bani Israel itu kan, lelaki Bani Israel itu, kamu ni tak betul ni, innaka laghayyun mubin, kamu tak betul. Jadi dia duk sangka Nabi Musa nak tumbuk dia lah. Sebab Nabi Musa kata seperti itu. Semalam Nabi Musa tidak kata seperti itu. Ketika tu dia pun kata, dia pecah rahsia dia. Aturiduna an taqtulani kama qatalna nafsan bil ams? Apakah kamu nak bunuh aku seperti mana kamu telah bunuh seorang manusia semalam? Habis. Pecah rahsia. Pecah rahsia apa dia? Pembunuhan semalam tu asalnya tidak ada siapa yang tahu. Itu rahsia Bani Israel. Siapa dia yang pecahkan rahsia? Lelaki Bani Israel itu sendiri. Menyebabkan lelaki Kibti itu mengetahui lah. Bila pecah rahsia ni, pembunuhan, maksudnya apabila berlaku pembunuhan semalam, tertanya-tanyalah siapa dia yang melakukan pembunuhan ni. Jadi pada asalnya tidak diketahui musuh yang bunuh. Bila lelaki Bani Israel ni kata sedemikian,
Maka musuh dia tu yang ada ketika itu, lelaki daripada lelaki Kibti itu ada ketika itu, dia dengar lah. Dia dengar rupanya pembunuhan semalam Nabi Musa yang lakukan. Sedangkan dia ni musuh kan. Bila diketahui apa yang dilakukan oleh Musa semalam, cepat-cepat lelaki ni memberitahu peristiwa ni kepada Firaun. Kan, kepada Firaun. Pecah rahsia. Jadi dia inilah yang bawa berita ni kepada Firaun. Menyebabkan ketika itu Firaun mengetahuilah pembunuhan semalam tu dilakukan oleh Musa. Dia sampai situ. Jadi apa berlaku setelah tu? Nabi Musa AS pun panggil menteri-menteri dia ketika tu. Mesyuarat. Nak buat macam mana kita ni kepada Musa? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak cerita tu cadangan-cadangan mereka. Allah cerita keputusan tu. Keputusan tu. Cadangan tu tidak penting. Yang penting tu keputusan. Boleh jadi macam-macam dah cadangan tu. Kita tangkap ke, kita penjarakan dia ke, kita usir dia keluar ke daripada Mesir. Macam-macam cadangan. Itu cadangan tidak penting. Yang penting keputusan tu. Keputusan apa dia? Daripada mesyuarat. Maksudnya Firaun mengadakan mesyuarat bersama dengan menteri-menteri dia ketika itu. Kisah Musa ni. Jadi apabila Firaun bermesyuarat, dia buat keputusan bunuh Musa. Itu keputusan daripada kerajaan lah. Jadi Nabi Musa kena hukum bunuh. Ya. Cuma tuan-tuan ini di antara kudrat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di kalangan menteri-menteri Firaun ni ada seorang hak baik. Ini kita akan baca dulu. Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Telah datang seorang lelaki daripada hujung bandar tersebut. Hujung bandar tu daripada istana dah, yang berada di hujung bandar. Yas'a, bersegera lelaki ni. Berlari-lari dia lari. Berlari-lari tu kenapa? Nak cepat. Nak cepat lah. Sebab berita ni dia tahu. Kenapa dia tahu ni? Sebagian ulama tafsir mengatakan lelaki ni, dia ni merupakan menteri kepada Firaun. Menteri. Sebab menteri Firaun ni ramai jugalah. Macam kita lah. Perdana menteri itu seorang. Menteri itu ramai. Dulu pun sama. Raja seorang je. Tapi menteri-menteri dia ramai. Jadi salah seorang daripada menteri Firaun ni, daripada ahli keluarga Firaun sendiri. Menteri ni daripada ahli keluarga Firaun sendiri. Ada yang mengatakan sepupu kepada Firaun. Dia ni orang baik. Walaupun dia kaum Kibti, walaupun dia tu bersama dengan kerajaan, berada dalam kerajaan Firaun, berada dalam istana Firaun, bekerja dengan Firaun, tapi dia baik. Dia ni kemudiannya selepas Nabi Musa tu jadi nabi, dia ikut ajaran Nabi Musa AS. Dia beriman dengan ajaran Nabi Musa. Tuan-tuan, kalau nak baca tentang kisah dia ni, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Mu'min, surah Ghafir, surah yang ke-40 dalam Quran. Surah Ghafir nama dia, ataupun surah Mu'min, sama lah. Surah Mu'min pun disebut, surah Ghafir pun disebut. Dalam surah Mu'min tu, bukan Mu'minun juzuk yang ke-18. Mu'min tu makna seorang lelaki Mu'min. Cerita pasal dia tu lah. Cerita tentang lelaki tu lah. Dia ni seorang lelaki Mu'min. Dan dia daripada keluarga Firaun ketika itu. Dia beriman dengan ajaran Musa. Dialah yang membela Musa AS dalam istana Firaun tu. Ketika ni dia bantu Nabi Musa. Ketika ni sebelum Nabi Musa jadi Nabi ni, dia bantu Nabi Musa. Sebab Nabi Musa orang baik. Dia walaupun ketika ni dia tidak Muslim lagi, dia tidak mukmin lagi, tapi dia orang baik ni kan. Orang baik ni dia mudah untuk terima Islam. Sebab Islam bawa kebaikan. Orang kafir yang hati dia baik ni, dia akan mudah terima. Dia
Kemudian apabila Nabi Musa bawa ajaran tauhid, dia terima, dia beriman. Dia bukan saja beriman dengan ajaran Nabi Musa, dia membela ajaran Nabi Musa AS. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Mukmin tu. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah laqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kan. Surah ni tuan-tuan. Surah ni surah Mukmin ataupun kisah lelaki mukmin ni. Ahli-ahli parlimen dia patut baca kisah ni. Ahli parlimen orang Islam lah. Orang kafir tu kita tak peduli lah. Orang Islam. Patut tahu, patut baca. Patut tahu, patut baca. Patut ambil pengajaran daripada kisah ni. Sebab kisah lelaki mukmin ni panduan untuk mereka tu lah. Sebab dia ni ahli parlimen. Kita sebutlah ahli parlimen lah. Nisbah kepada zaman kita sekarang ni kita sebut ahli parlimen. Ni ya. Jadi dia seorang aja mukmin. Dia seorang mukmin. Hak semua menteri-menteri ketika itu kafir semua, berpihak kepada Firaun. Tapi dia membela ajaran Nabi Musa AS. Walaupun dia seorang sekalipun. Tengok. Kan? Inilah nak bagi tahu tak, yang sepatutnya ahli-ahli parlimen dalam negara kita kan nak bercakap apa dalam parlimen tu. Ahli parlimen antara perkara penting yang dia patut bercakap dalam parlimen apa dia? Agama tu dah. Satu hak utama sekalinya. Biar suara agama tu bergema dalam parlimen. Yalah benda lain pun penting juga tu saya. Kan? Tengok ni, walaupun seorang apa? Sebab tu saya kata kena baca kisah ni. Ahli-ahli parlimen kena baca. Supaya sifat ahli-ahli parlimen kita ni, sifat lelaki mukmin ni biar ada tu dalam pada ahli parlimen ni. Ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok ayat 28 surah Ghafir. Muka surat 470. Kita tengok sikit. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Lebih kurang 2 muka surat. Saya tidak nak baca semualah. 2 muka surat ni, lebih kurang 2 muka surat ni, ini cerita tentang khutbah ataupun ucapan lelaki mukmin dalam parlimen Firaun. Baca. Tu Allah datangkan. Dia seorang lawan semua ahli-ahli parlimen Firaun ketika tu. Nak bagi tahu ini yang Allah kendaki ni. Ni mana-mana ahli parlimen dipilih ni yang Allah kendaki. Yang patut dilakukan. Kena sedar lah. Ni kena sedar. Kita baca sikit dah. Tidak nak baca semua tu Baca semua kena bila sampai tempat dia kita baca. Ini kita cerita sikit ni. Ayat 28 surah Ghafir, muka surat 470. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Berkata seorang lelaki mukmin daripada keluarga Firaun. Kan? Daripada keluarga Firaun. Yaktumu imanahu. Dia menyembunyikan iman dia. Pada asalnya dia sembunyikan iman dia. Tak ada siapa tahu. Iman dia tu, dia tidak cerita. Tapi dia beriman. Dia ikut ajaran Nabi Musa AS. Ini ketika ni, Nabi Musa AS ni, Firaun ni nak bunuh pula Nabi Musa. Yang tu kali pertama. Hak ni selepas Nabi Musa jadi Nabi. Yang kita baca tadi dalam surah Qasas, Nabi Musa tidak jadi Nabi lagi tu. Yang ni ketika mana Nabi Musa sudah jadi Nabi Rasul, Firaun nak bunuh dia. Bila Firaun nak bunuh dia, siapa yang bela dia? Ni. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nak sifat lelaki mukmin ni, sifat tu membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Tidak apa faedah Allah Taala cerita dalam Quran ni. Patut kalau tidak bela, jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita nak bagi tahu tugas macam saya ni, saya tidak ahli parlimen. Nak bercakap macam mana dalam parlimen? Dalam masjid kita boleh bercakap lah. Nak bawa suara. Sebab daripada parlimen tu hukum Allah boleh tertegaknya. Daripada parlimen tu hukum Allah boleh tertegaknya. Nak menegakkan hukum Allah dalam negara ni, bukan saya tu. Saya tak boleh buat apa, boleh bercakap begitu ya. Ahli parlimen. Kalau tanya saya dah jadi ahli parlimen, apa yang saya nak buat? Kena buat ni. Ni, yang Allah Ta'ala sebut ni. Bela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun seorang. Ini tidak ramai ni, dia seorang aja. Tak takut mati dia ni. Walaupun selepas tu Firaun nak bunuh dia sekalipun, tak takut dia. Tu nak bagi tahu. Cerita ni tuan, cerita yang Allah sebut dalam Quran. Ini panduan untuk kita ni, bukan saja-saja Allah Taala cerita.
Bila Fir'aun nak bunuh Musa, dia bela ni. Dia kata, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Patutkah kamu nak bunuh seorang lelaki yang berkata Tuhan aku Allah Subhanahu wa taala? Dengan sebab dia kata Allah tu kamu nak bunuh dia? Apa kesalahan dia nya? Tengok dia bela tu. Dia bagi hujah akal dia ketika tu. Banyak lagi hukuman lain. Kalau kata Nabi Musa salah sekalipun, kata salah, patutkah dia dibunuh dengan sebab dia berkata Tuhan aku Allah? Kalau kamu nak bunuh dia dengan sebab dia membunuh, tu munasabah. Ketika ni yang dalam surah Qasas kita baca tu, Fir'aun nak bunuh Musa dengan sebab Musa membunuh, itu munasabah kita kata. Walaupun dari sudut tu tidak adil lagi lah. Sepatutnya dia kena bicarakan dulu kan. Yang ni dia nak bunuh dengan sebab Nabi Musa menyampaikan ajaran tauhid. Sebab tu. Lepas tu dia kata, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Patutkah kamu nak bunuh seorang lelaki yang berkata Tuhan aku Allah Ta'ala? Dia kata Tuhan dia Allah. Kamu nak bunuh dia? Kemudian dia pun kata, tengok ni, dia bagi hujah dia ni. Dia kata apa dia? "Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Dan dia telah membawa datang kepada kamu keterangan, penjelasan yang jelas dan juga nyata untuk mendakwa di atas dakwaan dia itu. Dia kata Tuhan dia Allah. Dia kata la ilallah, dia ada dakwah, dia ada hujah. Dia bukan kata seperti itu saja. Dia makna dia berhujah. Dia ada dalil, dia ada bukti. Tengok. Kalau tidak betul, tentu sekali tidak ada bukti. Dia ada bukti. Dia ada dalil dia. Kan? Kemudian dia kata, ini dia kata daripada ilmu dia. Dia kata wa in yaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Kalau sesungguhnya sekiranya dia tu berbohong. Tengok. Sekiranya dia tu berbohong. Kan? Akibat daripada pembohongan dia akan kena kepada dia. Kamu tak perlu buat apa maksudnya. Maksudnya kalau dia berbohong di atas ajaran dia bawa, kamu tak perlu hukum dia sebab dia akan terima balasan dia sendiri. Kenapa? Sebab dia ni orang cerdik. Dia tahu. Kan? Dia tahu. Ya. Siapa-siapa yang tidak nabi, dia mengaku jadi nabi, makna nabi palsulah. Allah akan musnahkan dia. Kan? Allah akan musnahkan dia. Sebab mana-mana nabi dulu tak ada nabi palsu. Tak ada. Kan? Yang datang kepada manusia mengaku nabi, betul nabi. Dia tak ada nabi. Nabi palsu tu zaman Nabi SAW yang kemudian ada nabi palsu. Ini tak ada. Dan kalau nabi palsu makna dia tidak nabi. Dia mengaku sebagai nabi dan dia bawa ajaran daripada Tuhan. Kalau dia bohong, Tuhan akan musnahkan dia. Mana dia akan musnah dengan pembohongan dia. Kamu tak boleh hukum dia. Tapi kena ingat, wa in yaku sadiqan. Kalau sekiranya dia benar mendakwa dia sebagai seorang nabi dan ajarannya dia bawa itu betul, kan? Wa in yaku sadiqan. Sekiranya Musa itu benar. Benar itu maksudnya dia tu benar seorang rasul dan ajarannya dia bawa itu benar daripada Tuhan. Dan kamu tak terima. Kena ingat. Tengok dia bagi tahu. Yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Akan menimpa kepada kamu azab. Sebahagian azab yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kamu. Kenapa dia kata seperti ini tuan-tuan sekalian? Sebab dia tahu berita tentang umat dulu. Sebelum Fir'aun ni, kaum Ad, kaum Samud binasa tu kenapa? Mereka tu binasa. Sebab mereka tolak ajaran Nabi mereka. Kan? Nabi Nuh binasa. Nabi kaum Soleh binasa. Kaum Lut binasa. Kaum Hud binasa. Itu binasa kenapa? Sebab mereka telah menolak Rasul yang benar daripada Tuhan. Allah binasakan mereka. Sekarang ni Musa telah datang kepada kamu, bawa ajarannya daripada Tuhan. Kalau kamu tolak, mana kamu akan terima musibah yang sama. Sebab tu dia boleh kata seperti ini. Tuan-tuan boleh baca sampai akhir lah. Saya tidak nak cerita di sini. Dia akan sebut tu. Ya. Seperti mana. Tengok dalam ayat 31. Misladak biqawmi Nuhin wa Adin wa Samud wal ladzina min ba'dihim. Dia kata. Ya. Seperti mana keadaan yang telah menimpa kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Kenapa dia boleh sebut kaum Ad, kaum Samud? Sebab berita tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh tu sampai kepada dia. Dia ambil pengajaran. Kan? Ni cerdik ni. Ni ahli parlimen seperti ni yang kita nak cari ni tu kan. Yang cerdik tentang agama, yang boleh bela agama Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita pilih dia, kita boleh pahala. Kan? Kita pilih dia, kita boleh pahala. Nampak tak? Ni keadaan dia. Jadi saya nak nasihatlah. Ya,
Mana-mana ahli parlimen ataupun orang yang ada hubungan ni, tolong nasihat baca ni. Lebih kurang 2 muka surat ni, ambil pengajaran. Ini kisah untuk kisah seorang lelaki mukmin ni, dia membela agama Allah. Allah suka. Jadi Allah cerita ni tuan, Allah sukalah. Sebab tu Allah cerita pada kita, dia suka. Walaupun dia seorang berhadapan dengan raja yang zalim ketika itu, semua menteri-menteri yang ada ketika itu berpihak kepada Firaun, dia seorang aja membela ajaran Nabi Musa AS. Nampak tak? Yang kemudian, ni cerita kemudian, kita kembali pada surah Qasas. Jadi lelaki inilah yang bantu Musa AS dalam peristiwa ni. Sebab apa kita kata dia ni ahli parlimen? Sebab mesyuarat Firaun ni mesyuarat dalam parlimen. Dia bukan mesyuarat kedai kopi ni tuan-tuan. Tentu sekali yang mengetahui berita ni adalah ahli parlimen. Makna dia tu orang istana, dia tu ahli parlimen. Dia ada tu dalam apa panggil? Dalam mesyuarat Firaun tersebut. Bila Firaun buat keputusan bunuh Musa, dia cepat-cepat keluar. Sebelum dilaksanakan keputusan tersebut, mana dia sendirilah, dia cepat-cepat bergegah, jumpa dengan Musa, dia bagi nasihat kepada Musa alaihissalam supaya keluar daripada Mesir ni. Tu nak bagi tahu. Walaupun dia tidak bangsa Bani Israel, dia kaum Kibti. Kaum lain, kaum Kibti ni mana kaum lain lah. Nabi Musa alaihissalam tu Bani Israel. Kalau kita baca semalam tu, kisah yang sebelum ni kita baca, lelaki yang pecah rahsiakan dia, yang pecahkan rahsia dia tu siapa dia? Bani Israel. Bangsa sendiri pun buat jahat kepada dia. Di sini nak bagi tahu, lelaki Bani Israel itu mana lelaki daripada bangsa Nabi Musa sendiri telah khianat kepada Musa. Bangsa lain yang membela Musa AS. Sebab tu di sini nak menunjukkan kepada kita ni saudara, Allah Subhanahu Wa Taala Allah mengajar kepada kita ni kan, perjuangan kita ni bukan membela bangsa, agama nombor satu sekali. Kan? Kalau kita bela agama, semua bangsa boleh bersatu. Dia Cina ke? Dia India ke? Kalau dia Cina, dia orang Islam. Dia Cina Muslim, dia akan tolong. Kalau dia India, dia Islam, dia akan tolong atas dasar agama. Suatu Islam mengajar kita ni berjuang di atas dasar agama. Itu nombor satu sekali. Dengan sebab tu kita boleh menyatukan manusia. Sebab bangsa ni kita tak boleh bersatu atas dasar bangsa. Mana orang satu tu? Kalau kita Melayu tu, kita nak berjuang atas dasar Melayu. Lepas tu bangsa lain. Saya Cina, takkan saya nak jadi orang Melayu pula, nak sokong Melayu. Dia tak bangsa dia juga. Bangsa tak ada. Dia jadi bangsa, dia agama. Atas dasar agama, tak ada masalah. Sebab tu Nabi SAW bawa atas dasar agama. Dia bukan atas dasar bangsa, tidak. Perjuangan Nabi SAW. Sebab tu bangsa lain boleh terima. Bangsa Ajam kah, dia tidak orang Arab. Kalau Nabi bawa atas dasar bangsa Arab, orang Ajam tidak akan terima. Rom pasti tidak akan terima. Mereka bukan orang Arab. Kan? Ni nak bagi tahu ni atas dasar apa? Agama. Ini nombor satu. Kalau kata bangsa pun itu nombor dua, nombor tiga. Nombor satu sekali agama. Bila agama, bangsa lain akan bantu kita. Jadi Nabi Musa AS ni dia bawa, sebab tu kita tengok bila dia bawa Islam kemudian kan, bawa ajaran tauhid, dia bela. Dia yang membela Nabi, dia membela tu bukan membela bangsa, tidak. Cuba tuan-tuan berhati perkataan dia. Kan? Perkataan lelaki Firaun bukan berkaitan dengan bangsa, itu berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dibawa oleh Musa tu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu je yang mereka yang dia perjuangkan itu. Tu ya. Utama tu agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Inilah maksud hidup kita tu. Bukan maksud hidup kita agama. Mati hidup kita atas dasar agama. Islam tu dah. Tegakkan agama tu. Biar kita mati ni berjuang, biar kita mati habis masa kita untuk agama, untuk menegakkan agama. Bangsa sama je, bangsa Allah yang cipta bangsa. Tidak ada apa-apa kelebihan pada bangsa tersebut. Atas dasar bangsa tu tidak ada kelebihan. Batu Nabi kata tidak ada kelebihan kelebihan tu. Kulit putih, kulit hitam tak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling bertakwa di kalangan kamu ni. Kan? Sebab apa? Sebab bangsa tu Allah cipta bangsa ni. Allah cipta. Kan? Syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan kamu ni wahai manusia atas muka bumi syu'uban, berbangsa-bangsa, banyak bangsa atas dunia ni.
Bila bangsa berbeza, bila bangsa tu bahasa pun berbeza, budaya hidup pun berbeza, cara hidup pun berbeza, tidak sama. Bangsa tu kulit pun berbeza, cakap pun berbeza, budaya pun, adab beza, semua beza. Kalau kita Melayu tu, kita ada bangsa Melayu, jati diri Melayu kan. Kalau orang Cina dia ada jati diri sebagai bangsa Cina tu, pakaian dia ke apa semua. Tapi adakah dengan sebab kita dengan jati diri kita ni kita jadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Orang Arab dengan jati diri sebagai orang Arab, orang Cina dengan jati diri sebagai orang Cina, orang Melayu, orang India dengan jati diri, adakah dengan sebab jati diri masing-masing itu ada kelebihan? Tak ada. Kelebihan manusia Allah sebut takwa. Yang paling mulia di sisi kamu tu yang paling bertakwa. Kalau kita tidak orang Arab sekalipun, kita orang Melayu, kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling bertakwa ni kita pada Allah Subhanahu Wa Taala banding dengan orang Arab. Lepas tu mana lebih mulia kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Bangsa Arab kah? Ataupun kita ni orang Melayu? Takwa. Kalau tidak, mana mulia tu Bila bukan bangsa Arab. Dia Utopia tu, Habsyah. Orang kulit hitam tu, kalau tuan-tuan tengok sekarang Utopia sekarang ni, Habsyah tu, Habsyi, kulit gelap, tidak bangsa Arab dia. Tengok Bilal radhiyallahu ta'ala, sehingga Nabi SAW bermimpi dia tu ikut Nabi dalam syurga tu. Nabi dengar tapak kaki, tengok Bilal dalam syurga tu. Orang Arab. Lepas tu tidakkah kita tengok orang Arab sendiri tu masuk neraka pun ada? Abu Jahal tu orang Arab dia tu. Abu Talib, Abu Lahab, tidakkah orang Arab semua tu? Jadi apa makna bangsa tu sebenarnya kalau menentang ajaran Nabi SAW? Kau ikut ajaran Nabi, bela tu. Tu kemuliaan manusia sebenar. Sebab tu kalau kita baca ni memang membela. Mana orang yang dalam hati dia ni ada takwa, dia akan bela agama Allah walaupun dia daripada bangsa lain sekalipun. Tak. Tapi kalau tidak ada agama, bangsa sendiri pun jahat. Bangsa orang Arab sendiri pun jahat juga. Kalau tidak bawa Islam tu, kalau tidak ada Islam dalam diri dia, kalau tidak ada takwa dalam diri dia, dia sendiri pun jahat dah. Kita tidak nak menghina bangsa itu tidak. Cuma nak bagi tahu hakikat sebenar manusia tu. Keturunan Nabi sendiri sekalipun. Walaupun dia keturunan Nabi, anak Nabi sendiri. Kalau tidak ikut ajaran Nabi, ahli neraka juga. Ahli neraka juga. Sebab tu anak Nabi Nuh AS dalam neraka. Walaupun ayah dia pun Nabi. Dia agama Allah tu nombor satu sekali. Utama sekali. Yang kita sendiri nak ikut dan kita nak bela dalam hidup kita. Harta kita, masa kita yang kita ada ni untuk apa ni? Untuk agama Allah. Barulah memberi kemuliaan kepada kita. Dia tak apa dah. Dia pun cepat-cepat lah datang daripada pinggir bandar tu, daripada istana lah. Jumpa dengan Musa. Cari Musa, jumpa dengan Musa. Dia berkata kepada Musa, qala ya Musa. Dia berkata kepada Musa, wahai Musa, dia kata, innal mala'ah, sesungguhnya pembesar-pembesar sana, pembesar-pembesar istana sana, ya'tamiru nabika, mereka semua ni bermusyawarah. Mana ya'tamiru nabika ni mana mereka bermusyawarah lah, bahasa kita bermusyawarah, bermuktamar. Istilah itu muktamar. Kita biasa dengan muktamar kan. Muktamar tu mana persidangan, bersidang. Istilah kita ni bersidang. Mereka telah bersidang untuk kamu. Maksudnya untuk bicara pasal kamu ni. Dan mereka telah buat keputusan apa ni? Liyaqtuluk. Untuk bunuh kamu. Mereka telah bersidang tentang kamu, liyaqtuluk, untuk bunuh kamu. Kan? Nabi Musa tidak tahu, dia yang bagi tahu lah. Maksudnya Firaun telah keluarkan arahan bunuh Musa. Patut kalau kita kata tangkap Musa, tidak bunuh lagi. Sebab bunuh Musa ni maknanya kalau jumpa Musa boleh bunuh ketika tu. Macam kita sekarang ni tu, kalau orang tu bersalah, dia tidak bunuh, boleh kita akad dulu. Bawa masuk mahkamah, bicara dalam mahkamah, baru hakim buat keputusan sama ada bunuh atau lepas. Itu cara dia. Sepatutnya seperti itu lah. Apa yang kita buat tu betul dah lah. Ni mereka, dia telah kuat ke arah bunuh. Maksudnya kalau jumpa musuh boleh bunuh lah ketika tu.
Boleh bunuh. Bukan tangkap dulu, bicara dulu tak. Itu tidak adil. Kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu tak betul sebenarnya. Kena tanya dulu. Itu cara kita. Cara. Sama ada undang-undang sivil sekarang apa, ataupun undang-undang syariat ke, gitu juga cara kita. Kena bagi peluang kepada orang yang dituduh, orang bersalah tu untuk membela diri. Bukan terus hukum dia seperti itu. Kemudian dia pun nasihat. Sebab dia dah keluarkan arahan dah. Kalau tangkap mungkin tidak lagi kan. Dia dah keluarkan arahan. Jadi dia pun nasihat kepada Musa AS. Dia berkata, fakhruj, keluarlah kamu. Aku nasihat ni. Fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah kamu daripada Mesir ni. Sesungguhnya aku terhadap kamu ni nak bagi nasihat pada kamu. Nasihin tu maksudnya memberi nasihat. Aku ni memberi nasihat kepada kamu. Nampak secara zahirnya aku seperti halau kamu ni. Kan? Dia nasihat tu gitulah tu kan. Dan nasihat ni maknanya, nasihat ni Allah Ta'ala guna dalam ayat ni nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab tu apa makna? Nasihat ni makna dia iradatul khairi lil mansuhi lahu. Itu makna asal nasihat. Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Apa maksud? Menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihat tu, orang yang kita sampaikan sesuatu pada dia. Kan? Itu makna asal. Sebab tu orang yang faham nasihat ni, dia tidak akan marah kalau ada orang nasihat kepada dia. Tapi sebahagian kita tu tak faham. Bila orang nasihat tu, dia kata orang tu benci pada dia. Kita bukan benci. Nasihat ni kebaikan. Kepada orang yang kita nasihat tu, kita nak kebaikan. Tuan-tuan pun boleh nasihat kepada saya. Bukan saya saja boleh nasihat pada tuan-tuan. Tidak. Tuan-tuan boleh nasihat pada saya. Kalau tuan-tuan tengok apa yang saya buat tu tidak betul, apa yang saya kata tu tidak betul, apa yang saya buat tidak betul, nasihat. Itu semua memberi kebaikan. Dan ada pun orang nasihat kepada saya sebelum-sebelum ni. Bila dia dapati saya tak betul, dia nasihat. Kita terima nasihat. Kita terima. Sebab dia nak kebaikan kepada kita. Kalau dia tidak nasihat, mana dia tak inginkan kebaikan kepada kita, dia biarkan kita salah. Termasuk nasihat ni, kita tegur dia ke? Kalau kita tengok dia tu buat sesuatu kesalahan, kita tegur dia. Kadang-kadang kita ni, masyarakat kita ni, tak faham je. Puncanya tidak faham. Kita nasihat kepada kita, tegur dia, dia marah pada kita pula. Marah pada kita pula. Pasal kita nak tegur dia. Doktor, siapa kamu nak tegur aku? Macam-macam lagi lah. Dan nasihat ni tidak semestinya orang yang tua nasihat kepada kanak-kanak. Ada. Tak semestinya. Kadang-kadang kanak-kanak kita kata, orang muda dah nak nasihat kepada orang tua. Boleh ke? Boleh. Tak kira untuk siapa saja. Nasihat tu diberikan. Dan kadang-kadang nasihat ni, dia sebenarnya nasihat ni, kalau dalam bahasa kita tu, kita faham dengan makna nasihat lah. Dia sebenarnya sesuatu perkara yang memberikan kebaikan. Kalau kita marah dia, marah dengan maksud, macam kita marah anak kita tu lah. Itu salah satu bentuk nasihat juga. Kita nak kebaikan untuk anak kita. Cikgu marah pada kita. Itu bentuk nasihat, bentuk cara nak memberi kebaikan. Macam di sini, dia arahkan Musa tu supaya keluar. Kita tengok macam kena halau kan. Fakhruj, keluarlah kamu wahai Musa. Nampak macam halau lah. Walaupun zahir tu kita nampak macam kasar, tapi maksud tu adalah untuk kebaikan. Memang dia suruh Nabi Musa keluar tu sebab nak kebaikan kepada Musa. Nampak begitu. Begitulah kita pukul anak kita, kita rotan anak kita. Bukan kerana kita benci. Kita sayang kepada dia dah tu. Cuma cara begitu. Kan? Cara dia begitu. Kan? Tapi jangan pula melampaui batas sampai kita terajar patah kaki pula. Tidak sampai begitu. Sebab tu Nabi kata kan, pukul dia. Umur 9 tahun kalau tidak solat, pukul. Dan Nabi suruh pukul. Mana boleh rotan, boleh pukul. Tidak pukul tu tak betul pula. Sebab apa? Sebab nak kebaikan. 7 tahun suruh dulu. 9 tahun tak solat lagi. Kan? Sebab solat ni amalan yang liat untuk kita buat. Bukan anak kita, kadang-kadang kita sendiri pun rasa liat juga tu kan. Budak-budak lagi lah. Kalau tak pukul dengan kadar batu. Maknanya itu kebaikan untuk anak. Kebaikan. Jadi dia ni nak kebaikan kepada Musa yang dia fikir ini cara dia. Sebab apa? Sebab tak selamat dah ni. Kalau kata nak sembunyi-sembunyi, dah tentera pakat nak cari semua ni. Sebab arahan bunuh sudah dikeluarkan.
Jumpa boleh bunuh, kita kata. Itulah dia fikirnya dia nak kebaikan kepada Musa AS. Dan ad-dinun nasihah, agama tu nasihat sebenarnya. Dalam hadis sebut kan, agama tu nasihat. Agama, Nabi bagi agama pada kita, Nabi ajar agama, Nabi nak apa pada kita? Nabi nak kebaikan lah. Nabi nak kebaikan untuk kita ni. Itu makna agamanya. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam Quran ni, kan, antara ciri-ciri ahli neraka, dia tak suka pada nasihat. Ya. Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin, kata Nabi Saleh kepada kaum dia. Aku telah nasihat kepada kamu, kata. Kan, aku telah memberi nasihat kepada kamu. Maknanya segala perbuatan yang dilakukan oleh kaum Samud tu kan, Nabi Saleh nasihat, bagi tahu tak betul ni kamu ni menipu dalam jual beli apa semua. Nabi Saleh, Nabi Syuaib ketika itu nasihat, jangan kamu ni apa ni tipu-tipu manusia dalam jual beli ni. Dia kata kalau kamu ikut ajaran Saleh ni, kan, la ini taba'tum Syuaiban innakum idzal la khasirun. Mereka kata, kalau kamu ikut nasihat Saleh ni, rugi kamu. Sebab mereka dulu berniaga, kaum Nabi Syuaib ni, jual beli kan. Salah satu mereka dapat keuntungan dengan cara menipu, bohong, kurangkan timbangan, kurangkan sukatan. Jadi Nabi Saleh nasihatlah kepada mereka ni, jangan duduk kurangkan timbangan apa semua. Bila mereka dengar nasihat Nabi Saleh, mereka berkata, la ini taba'tum Syuaiban innakum idzal la khasirun. Kalau kamu ikut Syuaib tu, ajaran Syuaib, nasihat Syuaib tu, nescaya kamu akan termasuk manusia rugi. Tu kadang-kadang kita nasihat kan, ikut agama buat gini. Kadang-kadang dia pula kata gitu. Kalau ikut Islam jadi gini, kalau ikut agama jadi gini. Lepas tu mana? Sama perbuatan kita dengan Nabi Syuaib tu, kaum Nabi Syuaib. Akhir sekali Allah binasa. Setelah Allah binasakan dia, apa dia? Nabi Syuaib berkata, wa nasahtu lakum, sesungguhnya aku telah memberi nasihat kepada kamu. Pada kaum dia sudah mati dah. Kata Nabi Syuaib ni setelah kaum tu mati dah. Cuma dia keluar tu isi hati dia. Dia kata, aku telah memberi nasihat kepada kamu. Walakin la tuhibbunan nasihin, akan tetapi kamu tidak suka kepada orang yang memberi nasihat kepada kamu. Itu ciri-ciri neraka tu, dia tak suka. Kita nasihat, kita tegur tu. Kadang-kadang kita tengok, orang tegur tu pula kena samai. Sedih gitu. Orang tegur tu kena sama pula tu. Macam mana manusia ni kan, perangai dia. Sebab tu tak suka. Tak suka orang tegur dia, tak suka nasihat pada dia. Itu ciri-ciri ahli neraka. Nak bagi tahu dalam Quran ni, sifat neraka. Sebab ahli syurga tidak seperti itu. Dia akan dengar nasihat. Ya. Kemudian Nabi Musa AS pun bila dengar nasihat daripada menteri ni lah, kita kata ni. Dan dia pun kena ni. Bukan dia tidak kena, dia kena. Sebab Nabi Musa tu memang dibesarkan dalam istana. Semua menteri-menteri istana tu dia kenal semua. Dia ni pun memang baik dengan Musa AS ni. Dia kemudian ikut ajaran tauhid yang dibuat oleh Nabi Musa. Dia bela pula Nabi Musa dalam parlimen tu. Tak apalah. Masuk waktu isyak ni, kita berhenti sekejap. Kemudian kita akan sambung insyaAllah. Kita sambung sikit lagi insyaAllah. Kemudian apa berlaku, Nabi Musa pun terus keluar. Ketika tu, tak bercakap banyak dah. Fa tu, fa litaqib dia panggil. Apabila Nabi Musa dengar terus. Fa kharaja minha. Lalu Nabi Musa terus keluar daripada Mesir tu. Ketika tu. Pasport pun tak ambil lah. Mana ada pasport, artinya tak ada pasport. Keluar begitu je, keluar dari Mesir ni. Tapi dia keluar pun tengok khaifan, dalam keadaan takut dia. Sepatut tak takut dah keluar kan. Takutnya duduk di Mesir tu takut sebab dia dibunuh. Dia akan dibunuh. Diburu, akan diburu oleh tentera-tentera Firaun dah ketika ni. Dia seorang dah. Jadi bila keluar daripada Mesir, sepatut tak takut dah lah. Mana selamat dah, daerah lain dah. Dari Allah tak sebut takut ni. Kenapa dia takut? Sebab Nabi Musa ni, dia keluar daripada Mesir ketika ni, dia sendiri pun tak tahu nak pergi mana tu. Tak tahu nak pergi mana ni. Janganlah kalau kita sekarang keluar Malaysia, di sana tu, di Australia kita boleh duduk ramai je manusia, dia buat kesalahan di Malaysia, dia lagi duduk di Australia. Jadi terlepaslah dia.
Terlupahlah dia kadang-kadang manusia kan. Dia boleh lari. Kita tahu zaman kita sekarang ni, zaman teknologi kan. Zaman dulu mana ada WhatsApp, mana ada internet, mana ada apa semua ni, tak tahu nak pergi mana dia ni. Tak tahu keluar, tahu nak pergi mana keluar. Cuma dia jangan berada di Mesir saja. Keluar pada Mesir. Keluar pada Mesir nak pergi duduk mana? Sedangkan dia perlu duduk, dia perlu ada tempat tinggal, perlu makan, perlu minum. Jadi dia keluar pun dalam keadaan takut juga. Cuma takut macam mana? Takut berada di luar tu takut yang tidak pasti lagi. Hak takut dalam tu, takut tu pasti dah. Maksud kalau dia tidak keluar, mana dia pasti akan dibunuh. Adapun dia keluar tu, mungkin dia tu tidak selamat juga. Tetapi mungkin akan selamat juga. Itu kaedah maknanya keluar daripada takut yang besar ini kepada takut yang lebih kecil. Maknanya kalau duduk di Mesir ni lagi takutlah kira. Sebab akan dibunuh atau pasti akan mati. Ini kira selamat sikit. Mungkin mati juga atau mungkin bahaya juga. Sebab Nabi Musa pun tak tahu nak pergi ke mana. Dia seorang ni ketika ni. Dia berseorangnya. Bukan dengan kawan-kawan dia, dengan keluarga ke, dengan siapa-siapa ke. Tidak. Dia ketika ini bukan dia balik ke rumah dia dulu. Bukan balik ke istana. Kalau balik ke istana, kena takak lah dia. Selas pinggang dia pergi ketika tu. Lah bodoh. Dia keluar. Malah kira dia tu keluar ketika tu. Cuma kita takut seperti mana yang biasa kita dengar. Istilah yang kita biasa sebut kan. Keluar daripada mulut harimau, masuk mulut buaya. Kita keluar daripada satu bahaya, takut masuk bahaya yang kedua pula ni. Bahaya juga. Betul lah kita dapat melepaskan daripada harimau, tapi masuk dalam sungai tu kena baham di buaya pula. Itu macam tidak selamat juga. Tu mana takutnya. Nabi Musa AS, sebab dia kira dia keluar tu supaya tidak dibunuh oleh Musa. Tetapi mungkin dia akan dibaham oleh binatang-binatang, buah ke apa semua. Tidak ada tempat yang boleh menyelamatkan dia. Dia nisbah pada apa yang dia tahu ketika tu. Kan? Jadi yatarakab khaifan, dalam keadaan dia takut dia keluar. Yatarakab dan memerhati apalah yang akan berlaku pada dia selepas ni. Duk di Mesir tak selamat dah. Hak akan datang ni tak tahu apa berlaku. Kan? Dan ketika tu tak ada dah usaha-usaha ni nak pergi cari sahabat-sahabat, tak ada. Dia kiranya membawa diri dia. Jadi apabila kita berada dalam kemuncak ikhtiar, dia panggil kemuncak ikhtiar. Selagi mana kita ikhtiar, kita boleh ikhtiar. Tapi kadang-kadang ikhtiar kita ni boleh sampai kepada kemuncak dia. Yang mana asbab-asbab untuk kita guna pakai ni sudah tidak ada dah. Nabi Musa, Allah Ta'ala ajar kepada kita, ni cara dia apa dia? Doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa pada Allah. Kan? Ya. Sebab dan orang lain pun tak ada dah ketika tu nak bergantung kepada Bani Israel. Kaum dia sendiri pun telah ditindas. Lainlah kalau kaum Bani Israel ketika itu merdeka, bolehlah mereka tu Nabi Musa tu tumpang-tumpang ke apa semua, minta tolong ke. Tak, Bani Israel pun ditindas oleh Firaun. Jadi hamba kepada Firaun. Mana dia sendiri, betul-betul. Jadi dalam keadaan bersorangan, tidak ada asbab-asbab untuk dia guna pakai ketika itu untuk selamatkan diri dia. Cara dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cari selain daripada Allah. Jadi Nabi Musa AS pun doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Kaum yang zalim ini tidak merujuk kepada Firaun saja. Boleh jadi akan datang ni bila dia keluar daripada Mesir, dia masuk pula negara yang lain. Negara tu negara zalim pula. Sama zalim macam Firaun juga. Jadi keluar daripada negara zalim, masuk negara zalim. Jadi macam tidak lari juga. Macam tidak lari juga lah. Kalau dia keluar Mesir, contoh dia masuk dalam negara lain, dia ditangkap oleh negara tersebut, oleh kerajaan tersebut, tiba-tiba dia jadi hamba. Maknanya dia dizalimi juga ketika tu. Jadi dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia daripada manusia-manusia zalim. Sama ada Firaun ni ataupun mana-mana manusia selain daripada Firaun ketika itu yang dia akan jumpa ketika ni. Dia doa pada Allah. Dan akan datang pun kita akan baca lagi lah Nabi Musa tu. Jadi di sini iktibar kita, pengajaran ni daripada wahyu ni, maknanya apa dia? Ni lah ayat utamanya, nak bagi tahu ni. Hak utamanya di sini lah. Apa dia? Doa pada Allah. Ni Allah nak ajak kita ni doa pada dia. Sebab tu dia bagi masalah pada kita, dia bagi apa semua pada kita. Ni cara kita apa dia? Doa pada dia lah. Ini salah satu maksud
Quran diturunkan oleh Allah ni nak mengajar kepada manusia dan apa dia? Nak memberitahu kepada manusia ni maslakul anbiya fi mas'alati du'a, kata ulama tafsir, iaitu cara nabi-nabi dalam berdoa. Sebab nabi-nabi pun mereka menghadapi masalah juga. Bukan kita saja ada masalah. Kan kalau kita kata masalah kita besar, hak musuh ni tidak besar masalah dia ni. Sampai Firaun nak bunuh dia lah apa semua. Masalah tetap masalah juga. Jadi cara kita nak berhadapan masalah ni macam mana? Doa dengan dia tu yang paling utama sekali. Hak ikhtiar tu Allah Ta'ala tidak cerita sebab manusia boleh fikir sendiri. Kan? Yang manusia tak boleh nak fikir ni. Doa pada dia. Sebab tu orang kafir, dia boleh ikhtiar. Tapi doa tidak ada. Orang kafir ikhtiar ada. Doa tu tidak ada. Pergantungan pada Allah tu tidak ada. Jadi Allah bagi panduan kepada hamba dia, bila dia ditimpa dengan sesuatu musibah, kan? Apa dia? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ayat dia, dalil dia. Ni utamanya. Cerita Nabi Musa ni. Ya, Allah nak bagi panduan pada kita, bergantung. Nabi Musa, bila dia bergantung pada Allah, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah sebut dalam ayat lain, Allah dengar, Allah pasti akan tolong, Allah akan bersama dengan orang sabar. Dan Allah sentiasa bersama dengan orang sabar. Macam-macam Allah sebut. Dan kita akan tengok bagaimana selepas ni, kisah akan datang ni, bagaimana Allah Ta'ala telah tolong Musa AS. Dengan sebab dia bergantung pada Allah, dia berdoa pada Allah, bergantung pada Allah, Allah akan tolong. Kalau kita tidak bergantung pada dia, dia nak tolong ke kita? Tak. Pertolongan Allah akan diberi kepada hamba bila hamba ni bersungguh-sungguh bergantung kepada dia. Baru kita dapat. Itu sebab Allah bagi masalah pada kita ni, supaya tu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, wahai hamba Allah, wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga solat. Tu cara kita. Tak apalah, kita berhenti di sini. Akan datang kita akan tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan, bantuan kepada Musa AS apabila bergantung pada dia. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pengajaran kepada kita, tiba pada pada hidup kita insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kuliah akan datang untuk menyambung ayat seterusnya. Sekadar ini untuk malam ni, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, minta ampun kepada Allah, minta maaf dari kita sekalian. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.